Selamat datang ke channel Jiko Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 3 matematik tingkatan 4 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 3.2 hujah. Dan dalam video ini kita akan bincangkan 3.2C membentuk hujah deduktif yang sah, 3.2D menentukan dan menjustifikasikan kekuatan suatu hujah induktif dan 3.2E membentuk hujah induktif yang kuat. Jadi mari kita lihat di 3.2C iaitu membentuk hujah deduktif yang sah. Jadi untuk bahagian ni kita kena imbas kembali apa yang kita belajar dalam bahagian 4 bab ini iaitu kita lihat apakah bentuk hujah deduktif yang sah. Dan hujah deduktif yang sah ini mesti mengikut 3 bentuk ini sahaja. Iaitu bentuk pertama ni, premis 1 itu mestilah semua A ialah B. Dan selepas tu kita akan lihat ada munculnya C ialah A dan C ialah B untuk kesimpulan. Bentuknya mesti mengikut ini. Kalau tidak ikut ni dia tidak sah. Jadi lepas tu bentuk yang kedua tu jika P maka Q dan kita punya premis dua tu adalah P adalah benar dan kesimpulannya adalah Q adalah benar. Dan bentuk ketiga itu, beza bentuk 3 dengan 2 tu adalah pada premis yang kedua di mana kita nampak ni bukan, dan apabila kita gunakan bukan, Q mesti di depan dulu, lepas tu kesimpulannya baru muncul P. Jadi dia mesti mengikut 3 bentuk ini. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi yang pertama ni, bentuk suatu hujah berikut yang sah bagi setiap situasi yang diberi, dan di sini kita diberi situasi. Sebenarnya benda ni agak senang saja. Dia akan bagi dalam 3 ayat di mana kita hanya perlu bezakannya kepada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Ya, cuma yang kita kena tahu di mana dia letak saja. Jadi semua gandaan 2 ialah nombor genap. Sebenarnya gandaan 2 ni adalah A dan nombor genap ni adalah B. Selepas tu kita nampak 14 ni sebenarnya adalah C dan gandaan 2 tu adalah A dan 14 ni C ialah nombor genap iaitu B. Jadi dia memang mengikut bentuk satu ini iaitu semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Jadi kita hanya tulis balik saja. Premis 1 itu adalah ayat pertama iaitu semua gandaan 2 ialah nombor genap. Jadi sebenarnya kita hanya salin semula lah. Ayat pertama tu adalah premis 1. Lepas tu premis 2 adalah ayat kedua iaitu 14 ialah gandaan 2. Lepas tu kita hanya tuliskan kesimpulannya adalah 14 ialah nombor genap. Jadi begitulah soalan jenis pertama ni. Kita hanya ikut bentuknya saja. Jadi mari kita lihat seterusnya iaitu tulis kesimpulan bagi setiap hujah deduktif berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Jadi di sini kita nampak premis 1 tu semua nombor kuasa 2 sempurna mempunyai hasil tak punca kuasa 2 dalam bentuk nombor bulat. Jadi di sini semua nombor kuasa 2 sempurna ni sebenarnya adalah A. Selepas tu mempunyai hasil kuasa 2 dalam bentuk nombor bulat tu adalah B. Selepas tu kita akan nampak munculnya C 36 ialah nombor kuasa 2 sempurna iaitu A. Lepas tu kita hanya kena ulangkan sekali lagi. C ialah B iaitu 36 mempunyai. Okey, jadi kita sebenarnya hanya salin balik separuh premis 1 saja. Hasil punca kuasa 2 dalam bentuk nombor bulat. Jadi sebenarnya kita hanya isikan tempat kosong lah menggunakan bentuk 1. Jadi mari kita lihat pula seterusnya iaitu tulis premis bagi setiap hujah deduktif berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah. Jika X ialah nombor genap, maka X boleh dibahagi 2. Jadi di sini adalah jika P maka Q. Selepas tu kita lihat dulu kesimpulan. Kesimpulan itu adalah X boleh dibahagi 2 iaitu di sini sebenarnya adalah Q. Iaitu kita rujuk kepada Q adalah benar, maka premis 2 tu kita akan tuliskan P adalah benar iaitu kita akan tulis saja X ialah nombor genap. Jadi begitulah caranya untuk selesaikan contoh seperti ini iaitu untuk bentukkan hujah deduktif yang sah. Jadi begitu saja untuk 3.2C. Mari kita lihat kepada 3.2D iaitu kekuatan dan keyakinan suatu hujah induktif. Jadi di sini kita akan lihat kepada induktif. Ingat induktif hari itu adalah gunakan ikut
iaitu induktif tu sebenarnya adalah gunakan premis khusus untuk membentuk kesimpulan umum. Jadi di sini kita akan lihat untuk membentuk satu hujah induktif yang kuat tu sebenarnya hanya bergantung kepada nilai kebenaran kesimpulan. Jadi sebenarnya kita hanya lihat kalau kesimpulan yang benar, dia ada dua kemungkinan, iaitu sama ada premisnya adalah benar, maka dia akan menjadi kuat dan meyakinkan. Dan kalau premis yang palsu, dia akan jadi kuat dan tidak meyakinkan. Jadi di sini ingat sekali lagi, macam mana nak lihat kuat ke tidak adalah lihat kesimpulan. Selepas kita lihat kesimpulan, kita perlu lihat adakah premis tu adalah benar atau palsu. Kalau benar, dia akan kuat dan meyakinkan. Kalau yang palsu adalah kuat dan tidak meyakinkan. Okey, manakala untuk kesimpulan yang palsu, dia akan terus kepada lemah dan tidak meyakinkan. Jadi di sini, kalau kesimpulannya palsu, walaupun premisnya kuat ke lemah, dia akan jadi tidak meyakinkan. Jadi di sini kita hanya ada 3 kemungkinan yang akan berlaku, iaitu kita perlu rujuk dulu kepada kesimpulan. Kalau kesimpulannya kuat, dia boleh jadi meyakinkan dan tidak meyakinkan. Tapi kalau kesimpulannya adalah palsu, dia tentu akan jadi lemah dan tidak meyakinkan. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Tentukan sama ada hujah yang diberikan kuat atau lemah serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Jadi nak lihat kuat ke lemah, kita lihat kesimpulan dahulu. Hasil tambah semua nombor ganjil dengan 1 ialah nombor genap. Dan di sini kalau kita lihat ayat tu, mungkin kita tak berapa faham. Kita lihat kepada premis yang diberi tu. Premis 1 ini adalah benar. 5 tambah 1 adalah 6, iaitu benar. 7 tambah 1 adalah 8, juga adalah benar. Jadi di sini premis ni adalah benar. Selepas tu kita baca balik ayat tu, semua nombor ganjil. Jadi di sini sebenarnya 3, 5, 7 ni semuanya adalah nombor ganjil. Dan kalau tambah dengan 1, dia memang akan menghasilkan nombor genap. Maka ini pun adalah benar. Maka di sini hujah induktif ini adalah kuat dan meyakinkan. Kerana kesimpulan dan semua premis adalah benar. Dan semua premis adalah benar. Jadi begitu sahaja. Kita lihat kepada kesimpulan dahulu. Kalau kesimpulannya benar, maka ia jadi kuat. Selepas tu nak lihat meyakinkan atau tidak, kita perlu lihat kepada premisnya. Jadi di sini semua premisnya dan juga kesimpulannya adalah benar. Makanya akan menghasilkan jawapan yang kuat dan meyakinkan. Jadi mari kita lihat pula contoh seterusnya. Premis 1. Dinding kelas 1A berwarna putih. Okey, di sini kita anggap saja dia benarlah. Lepas tu kita lihat dinding kelas 1B berwarna putih. Benar. Okey, jadi itu adalah khususnya lah, iaitu untuk rujukan kepada kelas 1A dan 1B. Tapi di sini kalau kita lihat kesimpulannya, semua dinding kelas berwarna putih. Ini kemungkinan palsu. Ini mungkin tidak benar. Jadi di sini kalau kita lihat kepada kesimpulan kita, kesimpulan di sini sudah mungkin palsu, maka kita akan cakap ni adalah hujah ini lemah dan tidak meyakinkan. Walaupun premisnya adalah benar di sini, kerana dia punya kesimpulan tu mungkin palsu, kerana premis adalah benar tetapi kesimpulan mungkin palsu. Sebab bukan semua dinding kelas tu adalah putih. Ada kelas yang mungkin gunakan biru, ada kelas yang gunakan hijau. Jadi tidak semestinya adalah putih. Kita tak boleh buat kesimpulan hanya setakat lihat dua kelas saja. Jadi kesimpulan di sini adalah lemah, iaitu lemah dan tidak meyakinkan kerana premisnya benar tetapi kesimpulannya adalah palsu. Jadi mari kita lihat contoh yang ketiga, iaitu C. 4 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Ini adalah benar. 18 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Ini adalah palsu kerana 18 tu tidak dapat dipunca kuasa 2 kan. 25 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Benar.
Dan di sini kesimpulan kita adalah semua nombor kuasa 2 sempurna ialah integer positif. Memang di sini kalau anda lihat semua hasil kuasa 2 tu adalah positif, maka ini adalah benar. Jadi di sini disebabkan kita mempunyai satu premisnya palsu, maka kita akan katakan ini hujah ini adalah kita akan katakan kuat dan tidak meyakinkan kerana kesimpulannya benar tetapi ada premis 2 tu palsu. Jadi di sini sebenarnya kita kena lihat dulu kesimpulan, selepas tu kita kena pastikan kesimpulan tu benar atau palsu. Kalau benar dia akan menjadi kuat, kalau palsu akan jadi lemah. Jadi untuk bahagian ni, kalau nak semak tu, kita mesti semak mula daripada kesimpulan, iaitu lihat kesimpulan tu benar atau palsu. Kalau benar, dia akan menghasilkan hujah induktif yang kuat. Kalau palsunya akan menghasilkan hujah induktif yang lemah. Selepas tu, kita perlu semak tu premis, sama ada semua premis tu adalah benar atau palsu. Kalau untuk hujah yang kuat tu, dia boleh jadi meyakinkan kalau semua premis tu adalah benar. Kalau sesetengah premis tu adalah palsu, maka ia akan jadi tidak meyakinkan. Jadi begitu saja untuk bahagian ni. Mari kita teruskan. Untuk bahagian 3.2e ni, membentuk hujah induktif yang kuat tu, kita perlu ingat untuk menjadi kuat tu, dia mesti menjadi kesimpulan yang benar. Jadi di sini sebenarnya bahagian ni agak mudah saja, iaitu kita perlu telitikan beberapa contoh atau situasi yang khusus. Selepas tu kita perhatikan ciri yang sepunya. Selepas tu kita akan buat satu kesimpulan yang umum. Dan kita perhatikan dalam buku teks hanya satu soalan yang utama, iaitu membentuk kesimpulan induktif bagi pola nombor yang diberi. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat contohnya. Bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Jadi di sini kita sudah diberi pola nombor dan juga diberi dalam bentuk yang mudah untuk kita perhatikan macam mana ulangannya. Jadi contohnya A, pola 0, 2, 4, 6. Jadi di sini sebenarnya 2, 4, 6 ni adalah nombor genap. Jadi kita lihat macam mana dia berulang dan kita perhatikan. Sifar itu sebenarnya adalah 2 darab sifar, 2 itu adalah 2 darab 1, 4 tu adalah 2 darab 2 dan 6 tu 2 darab 3. Kita perhatikan apa yang berulang. Yang berulang tu adalah 2, 2, 2, 2. Dan dalam ni nombor ini adalah berurutan. Maka kita akan tuliskan 2n, selepas tu tanda titik koma, dan selepas tu kita kena tuliskan n tu sama dengan nilai, iaitu mula dari sini sifar, koma 1, koma 2, koma 3, koma, selepas tu perlu letakkan 3 titik, iaitu dia akan berurutan lah, iaitu contohnya 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan kita lihat contoh B pula. Pola 3, 7, 11, 15 ni, dia sudah bagi kita polanya, iaitu sebenarnya yang berulang tu adalah 4, 4, 4, 4. 4 darab 1, 4 tolak 1. Jadi di sini ini tolak 1 tu pun berulang. Jadi di sini yang berulang tu kita kena tuliskan. Selepas tu nombor yang berurutan tu kita akan gantikan dengan n tolak 1. Lepas tu tanda titik dan koma. Lepas tu n sama dengan 1, 2, 3, 4. Selepas tu koma 3 titik. Jadi kita mesti ikut 3 titik ni. Jadi begitu saja soalan untuk bahagian ni, iaitu kita perhatikan daripada contoh yang khusus tu untuk membuat satu kesimpulan yang umum untuk membentukkan satu hujah induktif atau kesimpulan yang benar lah. Jadi sebenarnya bahagian ni agak mudah saja. Jadi itu saja untuk bab 3 matematik tingkatan 4 ini. Dan saya harap video ni dapat membantu pelajar semua untuk membezakan hujah deduktif dan juga hujah induktif dan juga soalan-soalan yang terlibat dalam hujah ini. Jadi kalau rasa video ini membantu, jangan lupa untuk tekan like dan juga share dengan rakan-rakan. Jadi itu saja untuk video ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.